Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Ustaz Hud dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya, Nur Kamarina binti Sidun, bersama ahli kumpulan saya, Saya, Siti Nabila binti Muhammad Zulkifli. Nama saya Rabiatul Adawiyah. akan membentangkan satu laporan kajian kes yang bertajuk Pembangunan Ekonomi di Pacuk, Kelantan. Seperti anda lihat di belakang, ialah sawah padi yang telah dituai. Jadi, saya akan mulakan perbincangan kali ini dengan pengenalan kajian kes. Sebelum merdeka, penduduk tanah Melayu melibatkan diri dalam aktiviti seperti berburu, bercucuk tanam dan juga memungut hasil hutan. Dan sumber ekonomi mereka pada ketika itu bersifat sara diri dan berasaskan penanaman padi berserta perikanan. Sebagai contoh, penduduk di Pacuk, Kelantan pada abad ke-19 yang mempunyai populasi penduduk anggaran 30,000 hingga ke 50,000 orang masyarakat Melayu dan hanya beberapa ribu orang masyarakat Cina. Pada ketika itu hasil keluarannya adalah seperti emas, biji timah, lada hitam, beras dan juga songket. Catatan awal pada abad ke-19 menyatakan hasil-hasil galian seperti emas dan juga biji timah merupakan hasil utama ekspor negeri Kelantan. Namun, pada akhir abad ke-19, segala kepentingan hasil-hasil galian tersebut telah pun hilang. Akan tetapi, pembangunan ekonomi di tanah Melayu pada era pemerintahan British semakin berkembang di mana penguasaan British pada Pulau Pinang sehinggalah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Dan pada ketika itu, ekonomi telah pun mula terbahagi kepada dua, iaitu ekonomi tradisional dan juga ekonomi moden. Apakah itu ekonomi tradisional dan apakah itu ekonomi moden? Ekonomi tradisional merupakan satu kegiatan ekonomi di mana pengeluarannya adalah rendah, kaedah penggunaannya yang lebih kepada tradisional dan tumpuan hanya di kawasan dua bandar. Dan antara contoh kegiatan ekonomi tradisional adalah seperti perikanan, perlombongan, berladangan dan juga perdagangan. Ekonomi moden pula. Ekonomi moden adalah satu kegiatan ekonomi yang dimajukan oleh British dan pengusaha di mana pengeluarannya adalah lebih berskala besar, menggunakan modal yang lebih besar, penggunaan teknologi yang lebih canggih serta pengurusan yang cekap. Antara aktiviti pertanian moden ni adalah seperti pertanian ekspor, perladangan dan perdagangan antarabangsa. Kita dapat saksikan bahawa senario ini telah mewujudkan ekonomi duaan ataupun dikenali sebagai dua jenis ekonomi yang berjalan secara serentak, iaitu ekonomi tradisional yang tertumpu di kawasan luar bandar untuk penanaman padi, manakala ekonomi moden pula tertumpu kepada tanaman ekspor seperti kopi, biji timah, getah dan juga kelapa sawit di kawasan bandar. Di sini kita dapat lihat telah wujudnya jurang dalam sektor pertanian, iaitu sektor perladangan dan juga sektor pekebun kecil. Sektor perladangan merujuk kepada ekonomi moden di mana mereka mempunyai tenaga buruh yang mahir dan pengurusan sistematik. Manakala sektor pekebun kecil pula merujuk kepada ekonomi tradisional yang tidak mempunyai buruh yang mahir, tidak mempunyai pengurusan yang cekap serta tanah yang mereka gunakan untuk aktiviti perladangan juga terhad. Berdasarkan daripada kekurangan yang telah saya nyatakan tadi, kerajaan Malaysia telah pun cuba untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui beberapa program pembangunan ekonomi. Matlamatnya adalah untuk menyeimbangkan ekonomi di negara kita supaya terus maju dan mampu bersaing di peringkat global. Menurut Pejabat Tanah dan Jajahan Pacuk, penggunaan tanah untuk pertanian merupakan sejenis tanah terbesar di Jajahan Pacuk. Hal ini kerana selari dengan ekonomi mereka, iaitu pertanian. Seperti anda lihat, namun demikian, hal yang paling memusingkan adalah bentuk muka bumi di Kelantan yang agak mendatar. Jadi ini akan menyebabkan air senang untuk naik, terutamanya ketika hujan lebat berlaku. Sekaligus menunjukkan pentingnya teknologi prasarana yang sangat moden untuk memastikan hasil tanaman penduduk tidak mengalami kerosakan. Okey, seperti yang anda lihat di belakang saya, ini adalah padi yang telah dituai. Pada tahun 2016, KDNK bagi negeri Kelantan masih berada di tahap terendah jika nak dibandingkan dengan peningkatan negeri-negeri lain.
Masalah prasarana terutamanya menjadikan faktor kelemahan ekonomi di Kelantan. Sektor-sektor seperti luar bandar akan terus bergiat sebagai pertanian tradisional dan tidak membangun seiring dengan sektor bandar. Oleh kerana demikian, kemunduran yang dialami oleh masyarakat luar bandar dan pedalaman akan menyebabkan kadar kemiskinan di luar bandar lebih tinggi. Hal ini kerana tipisnya peluang pekerjaan sekaligus mengurangkan sumber ekonomi. Di sudut yang lain, pembangunan ekonomi yang berlaku di pekan kecil pada asasnya menunjukkan pencapaian positif pelbagai sudut mencakupi sumber ekonomi. Selain itu, perkembangan perindustrian, pendidikan, prasarana dan perumahan. Namun, pada masa itu timbul pula isu sosial ekonomi yang dilalui oleh kaum keluarga petani, seperti penghijrahan penduduk luar bandar, terutamanya dari kaum belia dan peningkatan sara hidup petani yang semakin menurun. Ini dapat dilihat dalam survei Migrasi Malaysia 2018, di mana negeri Kelantan dan Sabah yang merekod pergerakan tertinggi dari luar bandar ke bandar. Objektif yang dijumpai di dalam isu pembangunan ekonomi bagi penduduk Bacok Kelantan adalah seperti yang berikut. 1. Untuk mengenal pasti kesedaran tahap amalan teknologi serta jurang penggunaan teknologi supaya penduduk di Bacok Kelantan mampu menghasilkan sumber ekonomi yang mampan dan bersaing di dalam pasaran. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti dan menambah baik peluang pekerjaan bagi memastikan peningkatan sumber ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di Bacok Kelantan. Untuk mengenal pasti faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tahap ekonomi penduduk di Bacok Kelantan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Bersiaran langsung di Bacok Kelantan seperti anda dapat lihat. Okay, first kita kaji kepada pembangunan. So, kalau pembangunan menurut perspektif Islam, pembangunan modal insan di mana ia merangkumi aspek pembangunan rohani, spiritual dan material. So Islam ni secara langsung dia tidak menolak pembangunan terutama yang bersifat material. Namun apa yang ditekankan ialah manusia ni perlu mementingkan pembangunan rohani, spiritual dan akhlak agar kita dapat membina ketakwaan supaya kita boleh membawalah kebahagiaan hidup di akhirat. So Islam juga menekankan bahawa kekayaan atau pembangunan material seharusnya digunakan sebaik mungkin. So supaya kita dapat memanfaatkan serta mendapat ganjaran pahala. So dapat dilihat dalam surah Al-Qasas, dan tentukanlah dengan harta kekayaan yang telah digunakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan kebahagiaanmu iaitu keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi kerana sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Seterusnya kita lihat kepada perspektif Barat, di mana menurut Barat pembangunan atau modernisasi ia adalah sesuatu proses perubahan dalam segala aspek di dalam kehidupan masyarakat, di mana ia berlaku secara bermatlamat, kaedah dan berukur pencapaiannya sebelum sesuatu perubahan dapat dilaksanakan. Seterusnya kita pergi kepada sebelum merdeka. So, sebelum merdeka pada abad ke-19, ekonomi Melayu ni hanyalah berbentuk sara diri yang bertutup, menggunakan secara tradisional dan kurang berdaya saing, serta hasil pengeluaran dia adalah dalam skala yang kecil di mana tahap produktiviti dia adalah rendah. So pandangan ini dapat disokong oleh pandangan Gulick, iaitu seorang sarjana barat yang berpendapat bahawa sistem ekonomi Melayu ini bersifat hanya mampu menghasilkan sumber pengeluaran dalam kuantiti yang terhad. So dia cuma mampu menampung keperluan diri dan keluarga mereka.
Seterusnya kita lihat kepada selepas kemerdekaan di mana terdapat pelbagai rancangan yang dilakukan dengan bertujuan untuk membangunkan infrastruktur ekonomi di Tanah Melayu. So, kepelbagaian asas ekonomi telah mula diperkenalkan dan juga eksportasi barang, contoh macam barang pembuatan, tekstil dan juga getah. Selepas merdeka, terdapat usaha untuk mengintegrasikan ekonomi semenanjung Tanah Melayu yang melibatkan semua kaum melalui rancangan pembangunan 5 tahun, memajukan sektor pertanian, menyeimbangkan pembangunan antara wilayah dan kaum melalui pelbagai dasar, contoh dasar pertanian negara, dasar pensyarikatan dan lain-lain. Walau bagaimanapun, menurut NES, dia menyatakan bahawa kesan dasar ekonomi penjajahan British ini telah menimbulkan diri ekonomi di mana kaum bukan Bumiputera terus maju dalam ekonomi moden, iaitu perniagaan, pengeluaran getah dan juga pelombongan biji timah. Manakala Bumiputera ataupun orang Melayu dibiarkan bergiat terus dalam ekonomi pertanian tradisional. So, menurut Silchok, kebanyakan orang Melayu mereka bekerja dalam sektor pertanian tradisional dan ataupun kerajaan, manakala orang Cina dan India telah menguasai sektor perdagangan, pembuatan, pelombongan dan lain-lain lah. Ini menyebabkan bukan Melayu dia mendapat banyak pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang Melayu. Di samping ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, wujud juga ketidakseimbangan ekonomi antara kawasan, di mana kawasan luar bandar dan negeri-negeri yang mempunyai banyak kawasan luar bandar, contoh macam Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan lain, menjadi kurang maju dan lebih miskin jika dibandingkan dengan kawasan bandar dan negeri-negeri yang lebih banyak bandar, contoh Selangor dan Perak. Ketidakseimbangan ini selari dengan ketidakseimbangan antara kaum kerana Bumiputera lebih banyak terdapat di luar kawasan bandar. Seterusnya kita lihat kepada konsep kawasan luar bandar. So, menurut Ngah dan Mustafa, kawasan luar bandar ini adalah sebuah kawasan pertempatan yang tidak berfungsi sebagai kawasan perdagangan ataupun perniagaan utama yang dikelilingi oleh kawasan pertanian serta mempunyai sepadan tertentu. Seterusnya kita pergi kepada pembangunan dan transformasi luar bandar. So, menurut Rostam pula, proses perbandaran ini adalah salah satu kaedah untuk mengubah kehidupan sesebuah masyarakat di mana ia dapat dilihat apabila program pembangunan luar bandar merupakan salah satu cara yang berkesan untuk memajukan penduduk luar bandar. So, contoh kemudahan asas diperuntukkan bagi kawasan luar bandar di mana ia sekurang-kurangnya mampu memenuhi keperluan dan aktiviti seharian penduduk. Namun begitu, perkembangan dan pembangunan ataupun pertumbuhan penduduk yang pesat di satu kawasan luar bandar ia akan menyebabkan kemudahan yang disediakan tidak mampu untuk menampung penggunaannya, malah permintaannya terhadap kemudahan yang lebih moden mungkin diperlukan oleh penduduk. Penduduk kawasan luar bandar lebih mengutamakan sistem pertanian tradisional jika dibandingkan dengan pertanian moden di mana ia sistem yang menggunakan sepenuhnya sumber yang sedia ada tanpa bantuan teknologi. So, pertanian tradisional dapat dilihat mempunyai hasil yang kurang memberangsangkan kerana teknologinya yang belum berkembang dan modal yang rendah. Jika dilihat kepada slide 13 pada raja di sebelah kanan, pada tahun 2016, jumlah keseluruhan KDNK Malaysia mengikut negeri telah meningkat sebanyak 44871 berbanding tahun sebelumnya, menjadikan jumlah keseluruhan kepada RM1108226. Namun KDNK bagi negeri Kelantan pada tahun 2016 ialah sebanyak 20,664 juta dan masih berada di tahap terendah jika dibandingkan dengan peningkatan negeri-negeri lain. Masalah prasarana terutamanya menjadi faktor kelemahan ekonomi di Kelantan. Sektor-sektor seperti luar bandar akan terus bergiat sebagai pertanian tradisional dan tidak membangun seiring dengan sektor bandar. Oleh kerana kemunduran yang dialami oleh masyarakat luar bandar dan pendalaman, kadar kemiskinan di luar bandar lebih tinggi kerana kurangnya peluang pekerjaan sekaligus ia mengurangkan sumber ekonomi.
Akhir sekali, pembangunan ekonomi yang berlaku di pekan kecil akan menunjukkan pencapaian positif. Contoh macam sumber ekonomi akan meningkat, perkembangan perindustrian, perkembangan pendidikan, prasarana dan lain-lain. Namun ia juga boleh mendatangkan kesan negatif, terutamanya kepada kaum keluarga petani. Contoh isu penghijrahan penduduk luar bandar, terutama kaum belia dan peningkatan para petani yang semakin menua. So pada rajah di sebelah kiri, dia menunjukkan bahawa menurut Jabatan Laporan dari Survey Migrasi Malaysia pada tahun 2018, penduduk banyak tertumpu ke kawasan bandar, banyak pergerakan yang tertumpu ke kawasan bandar dalam negeri yang sama. Kecuali bagi negeri Kelantan dan Sabah yang merekodkan pergerakan tertinggi dari luar bandar ke bandar. Ini menunjukkan bahawa banyak penghijrahan daripada kawasan luar bandar ke bandar. Sekian, terima kasih. Kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu soal selidik yang berbentuk Google Form. Soal selidik ini telah diedarkan melalui aplikasi WhatsApp kepada penduduk luar bandar di daerah Bachok, Kelantan. Dan seramai 35 responden telah menjawab soal selidik ini. Borang soal selidik ini mengandungi 13 soalan yang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu demografi responden dan analisa terhadap pembangunan ekonomi di Bachok, Kelantan. Seterusnya, dapatan kajian. Di dalam bahagian demografi responden, kami mendapati bahawa seramai 18 lelaki dan 17 perempuan penduduk daerah Bachok, Kelantan telah melibatkan diri dalam kajian soal selidik ini. Mereka di dalam lingkungan umur 19 hingga 23 tahun, seramai 11 responden. 24 hingga 30 tahun, seramai 19 responden yang mencatatkan jumlah yang tertinggi. Dan yang berumur 31 tahun ke atas, seramai 6 responden. Kesemua 35 responden kami adalah di kalangan bangsa Melayu kerana penduduk di Bachok, Kelantan terdiri daripada penduduk bangsa Melayu sahaja. Daripada 35 responden, seramai 21 orang bekerja di bawah sektor swasta, 4 orang bekerja di bawah sektor kerajaan dan 10 orang bekerja sendiri. 4 daripada 35 responden mempunyai pendapatan bulanan bawah RM500, manakala mereka yang mempunyai pendapatan bulanan bawah RM1,000 adalah seramai 2 responden. Seramai 13 responden mempunyai pendapatan bulanan antara RM1,001 hingga RM2,000 dan selebihnya iaitu 16 responden mempunyai pendapatan bulanan RM2,001 dan ke atas. Di dalam bahagian analisa terhadap pembangunan ekonomi di Bachok, Kelantan pula, terdapat 8 soalan yang telah diutarakan kepada 35 responden. Soalan pertama adalah mengenai peluang pekerjaan di sekitar daerah Bachok, Kelantan dan seramai 18 orang setuju, 11 orang tidak setuju, 5 orang sangat setuju dan seorang sahaja sangat tidak setuju. Ini menunjukkan peluang pekerjaan yang ditawarkan di daerah itu luas. Soalan kedua pula adalah berkaitan kegiatan ekonomi utama di kawasan responden dan 6 orang telah memilih sektor pertanian, 6 orang juga telah memilih sektor pelancongan, 3 orang memilih sektor pembuatan dan selebihnya memilih sektor lain seperti perkilangan, perucitan, pembalakan, perniagaan dan perindustrian. Seterusnya, soalan ketiga berkaitan ladang-ladang di sekeliling kampung hanya bersaiz kecil dan tidak bercirikan komersial. Bagi soalan ini, seramai 22 orang telah setuju, 8 orang sangat setuju dan 5 orang tidak setuju. Ini membuktikan bahawa ladang-ladang yang sedia ada perlu dinaik taraf supaya dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada penduduk tempatan. Soalan yang keempat berkaitan tanaman yang ditanam bercirikan butiran makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Seramai 24 orang setuju dengan soalan ini, 5 orang tidak setuju, 4 orang sangat setuju dan hanya seorang saja yang sangat tidak setuju. Oleh kerana ini, penduduk tempatan sangat mudah untuk mendapatkan sumber sayur-sayuran dan buah-buahan dengan harga yang rendah kerana majoriti penduduk tempatan telah mengusahakan tanaman sayuran dan buahan.
Soalan kelima adalah mengenai cadangan memperbaiki kemudahan infrastruktur asas. 21 responden mencadangkan jalan raya yang mereka gunakan untuk diperbaiki. 14 responden mencadangkan untuk memperbaiki sistem saliran di kawasan mereka. 9 responden mencadangkan untuk meningkatkan sistem perairan. Dan masing-masing mewakili 1 responden untuk memperbaiki telekomunikasi, pinjaman dan latihan, perbanyakkan perniagaan yang berasaskan peternakan, lampu jalan dan tiada cadangan. Soalan ke-6 pula adalah berkaitan keinginan responden untuk berhijrah ke luar negeri. Seramai 23 orang bercita-cita untuk berhijrah ke luar negeri kerana sebab-sebab yang dikemukakan dalam soalan yang ke-7. Manakala 12 orang lagi tidak bercita-cita untuk berhijrah ke luar negeri. Seterusnya soalan ke-7. Kami mendapati bahawa segelintir responden tidak memahami soalan kerana soalan ini hanya perlu dijawab sekiranya jawapan yang mereka berikan ya sahaja dalam soalan yang sebelum ini, iaitu soalan 6. Namun demikian, mengikut data yang kami terima, sebahagian besar responden memilih sebab ingin mengembangkan kerjaya selain daripada menyambung pelajaran dan persekitaran untuk berhijrah ke luar negeri. Soalan yang terakhir yang disoal kepada responden ialah sama ada penduduk berpuas hati dengan tahap sosioekonomi di kawasan yang dialami mereka. Kami mendapati 2 orang sangat setuju, 17 orang setuju, 14 orang tidak setuju dan hanya seorang sahaja yang sangat tidak setuju. Hasil kajian mendapati bahawa para responden berpuas hati dengan tahap sosioekonomi mereka kerana taraf hidup mereka yang agak selesa dan tidak terbeban dengan masalah besar seperti masalah kewangan. Sekian daripada saya. Jadi secara keseluruhannya kita dapati bahawa terdapat perubahan yang agak perlahan dalam ekonomi tradisional masyarakat Melayu kepada kapitalisme ataupun lebih khususnya merujuk kepada komersialisme dalam struktur dan orientasi ekonomi. Namun begitu, proses transaksi inilah satu proses yang sangat penting untuk mentransformasikan ekonomi tradisional Melayu ke arah satu peringkat lebih baik dan progresif sejak daripada zaman penjajahan lagi. Sungguh pun begitu, kita dapat menyaksikan bahawa golongan masyarakat Melayu seolah-olah tidak mendapat faedah dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka oleh pihak atasan. Hal ini demikian kerana pihak atasan lebih cenderung dan berminat untuk menjalankan usaha sama ekonomi mereka bersama imigran ataupun warga Eropah kerana mereka sudah terdedah dengan sistem kapitalisme. Jadi, berdasarkan daripada topik yang telah dikaji dan dibincangkan, kita dapat mempelajari bahawa sesebuah negara perlulah mempunyai perancangan ekonomi yang sistematik agar kelestarian sosioekonomi sebuah negara dapat dikekalkan dan negara dapat mengatasi satu cabaran terbesar, iaitu sekiranya ekonomi sesebuah negara merosot, segala sektor seperti ekonomi dan politik akan terjejas. Justru itu, kita sebagai warga negara yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, kita perlulah menyokong segala perancangan ekonomi yang telah dibuat oleh negara kita untuk membasmi kemiskinan dan seterusnya menjadi sebuah negara maju yang dipandang tinggi seluruh dunia.